Solat awal waktu ni anak-anak benda yang paling sukar dalam hidup. Kita nak tepati waktu meeting boleh, tepati waktu nak hantar assignment boleh, tapi nak tepati waktu solat. Dan siapa yang dapat tepati waktu solat, dia lah orang yang paling tepati waktu di luar solat. Siapa yang boleh tenang dalam solat, dia adalah orang yang paling tenang di luar solat. Orang yang boleh jaga komunikasi dengan Allah dalam solat, dia bukan baca Bismillahirrahmanirrahim waladhdallin, lajunya semayang, dia akan ada masalah komunikasi di luar solat. Orang yang tak boleh fokus dalam solat, dia juga tak boleh fokus di luar solat. Orang yang solat resah gelisah, di luar solat dia resah gelisah. Sebab itu hayya 'alal salah, hayya 'alal falah, datang menuju kepada solat, datang menuju kepada kejayaan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, aqimis salah li zikri, dirikan solat untukku. Siapa yang berusaha untuk solat di awal waktu, dia akan dapati banyak ujian dan cabaran untuk dia solat di waktu, tapi niat tak pernah padam. Niat tak pernah padam, insya-Allah satu hari dia akan dapat solat di awal waktu. Jadi caranya untuk dapat solat di awal waktu ni anak-anak sekalian, antara doa daripada Al-Quran, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah aku seorang tetap teguh mendirikan salat dan zuriat keturunanku, wahai Allah yang maha memakbulkan doa. Allahu Akbar. Hebat. Orang yang dapat tepati waktu ni sangat hebat. Cuba usaha. Itulah tipsnya, doa, kemudian berusahalah sebelum masuk waktu dah ready ambil wuduk. Kita letak je dalam fikiran kita, bila Allah panggil solat, itulah yang paling utama. Bila kita dahulukan Allah, Allah akan dahulukan kita. Ihfazillaha yahfazka, kamu jaga Allah, Allah akan menjagamu. Ihfazillaha tajidhu tujahaka, wa iza sta'anta fasta'in billah, wa iza sa'alta fas'alillah. Ini adalah hadis Nabi. Nabi bersabda, jagalah Allah, jaga hubungan dengan Allah, Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, kamu akan dapati Allah akan berada di hadapanmu. Allah sangat dekat. Apabila kamu meminta, minta saja dengan Allah. Bila kamu perlukan pertolongan, minta tolong dengan Allah. Orang yang jaga solat di awal waktu, dia akan dapati pertolongan Allah datang dengan cepat. Allah sangat dekat. Dia sentiasa dalam pertolongan, jagaan, petunjuk Allah. Okey, soalan seterusnya. Bagaimana nak elak Al-Quran menjadi penentang? Sebenarnya, maksud Al-Quran yang menjadi penentang apabila kita tidak mentaati isi kandungan Al-Quran. Nak elak supaya kita tidak ditentang Al-Quran, maka jangan pula kita menentang apa yang Allah perintahkan melalui kalamullah. Itu saja. Subhanallah. Jadi mudah-mudahan kita taat perintah Allah dan tinggalkan larangan Allah. Seterusnya daripada Anis, manusia lebih logik apa macam mana ni kan? Ya, manusia suka benda logik. Jadi dia rasa Al-Quran ni banyak benda yang tak logik. Sebenarnya hari ini kalau kita tengok YouTube, hampir semua isu-isu yang diorang kata tak logik dah dijawab oleh sains. Contohlah dulu manusia, saintis kata orang Islam ni memang gila. Dia kata laut tu terbelah dua. Gila betul lah orang Islam ni. Dan dia percaya apa saja disebut dalam kitab dia yang bernama Al-Quran tu, dia percaya je. Dia percaya bahawa bulan dulu pernah terbelah dua. Kan? Mujizat Nabi Muhammad tunjuk dengan telunjuk, lepas tu bulan terbelah dua kan? Ada ke percaya? Banyaklah benda cerita-cerita dalam Al-Quran. Dan kita masa kecil, anak-anak sekalian, dengar Nabi Musa guna tongkat belah laut, pernah tak kita tanya, ya ke ustaz ni? Ya je. Pernah tak kita petikaikan? Kita percaya je kan? Wah, hebatnya. Itu iman. Percaya tanpa syarat, tanpa logik. Fikir logik, iman tak logik. Lepas tu cerita tongkat Nabi Musa tukar jadi ular. Ya ke ustaz ni? Ya ke cerita? Tak ada. Kita terus percaya. Mak-mak tongkat Nabi Musa jadi ular. Lepas tu dia telan semua ular Firaun. Macam tu kan. Itu katanya iman tanpa syarat. Syukur kita dapat iman tu. Tapi ada orang memang nak logik. Dan hari ini sains semua dah membuktikan, akhirnya mereka jumpa kesan yang mana mereka mengesahkan benar laut ini pernah terbelah dengan kesan-kesan, dengan jumpa semua dia panggil apa tu? Bukan artifak. Pengkaji ni panggil ilmu apa? Arkeologi Semua bukti tu ada. Lepas tu bila dah satellite apa semua boleh tengok bulan, akhirnya mereka kata benar ada skar keliling bulan yang mengesahkan bahawa bulan pernah terbelah dua. Semua dah dijawab dah belaka. So orang macam ni buka je YouTube, tunjuk satu demi satu.
Dan manusia tak pernah tahu berapa exactly bayi bermula dan bermula daripada darah, bermula daripada tu, melainkan Al-Quran yang cerita. Sebelum tu saintis duduklah kaji bermula daripada apa, macam mana bayi ni daripada air mani apa semua. Lepas tu mereka petikaikan, ada ke orang Islam ni kata manusia daripada tanah. Bila mereka kaji unsur air mani dengan unsur tanah mempunyai persamaan 99%. Banyaklah benda-benda macam ni, jawab je dengan YouTube. Gitulah. Tak, sebab semua tu Masya Allah keajaiban azan, sampai ramai mana masuk Islam kerana azan. Cuba gereja aturkan waktu sembahyang gereja A, gereja B bersambung-sambung. Kita suruh sambung-sambung kan, supaya dia kata nak gereja ni berdoa non-stop. Kerana pergerakan bulan, bintang, matahari, ilmu falak ada semua. Waktu solat, azan setiap detik. Ada azan mengelilingi dunia 24 jam sehari. Non-stop. Allah yang aturkan. Akhirnya mereka kata penyusunan waktu azan adalah keajaiban dunia yang diatur oleh pemilik alam. Pengkaji yang menemui itu mendapati setiap saat bumi ini tak akan sunyi daripada kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah azan tu. Disusun melalui peredaran alam. Jadi, Masya Allah. Okey, seterusnya anak-anak, sebagai orang macam mak pula kan. Okey, ramai anak ni, bolehlah ni suruh buat kerja apa semua ya. Seorang Melayu, sebagai orang Melayu, baik, saya ni kan nampak macam Korea. Jadi saya pun sebenarnya orang Melayu walaupun nampak Korea. Okey. Jadi kita bahasa Melayu macam mana Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, dah hebatnya walaupun dah bahasa Arab, semua bangsa di dunia, tak kira dia lidah Cina ke Jepun ke apa, semua boleh baca bahasa Arab. Itu hebat Allah jadikan lidah manusia pelat macam mana pun untuk Al-Quran. Allah mempermudahkan lidah untuk membaca. Walaupun tak faham, kita tak boleh baca, kita tak boleh hafal. Kalau bahasa Inggeris tu kita tak faham maksud, betul kan? Tapi Al-Quran memang ada kelebihan sehinggalah anak-anak sekalian. Satu ketika Nabi Musa AS, kitab Nabi Musa, kitab apa? Taurat. Nabi Musa ni kan digelar kalau Nabi Musa kalamullah. Nabi Musa, kata-kata Allah bermaksud Nabi Musa antara Nabi yang paling banyak bercakap dengan Allah direct. Di atas bukit Tursina, gunung Tursina. Satu hari Nabi Musa berkata kepada Allah, Ya Allah, aku dapati dalam kitab Taurat ini diceritakan tentang satu umat yang terbaik, yang mana dia diberikan kitab dan dia boleh menghafal kitab. Lalu Nabi Musa berdoa, jadikanlah ia umatku. Lalu Allah menjawab, ia milik Ahmad. Dia milik umat Nabi Muhammad. Sebab itu kitab-kitab terdahulu telah terpesong, tak ada yang asli lagi. Hanya Al-Quran kitab yang paling tebal tapi boleh hafal 30 juzuk dalam hafalan para penjaga Al-Quran, penghafaz Al-Quran. Hebat, ia adalah satu mukjizat. Jadi, kita pula sebab dalam bahasa kita orang Melayu, kita wajib, bukanlah wajib sampai tak berdosa ya, tapi mewajibkan diri kita mesti baca terjemahan. Baca terjemahan anak-anak, sangat berbeza. Perbezaan yang sangat besar. Dan sebenarnya bila hadir soalan tadi, adakah dengan hadir ceramah, dengan YouTube, kuliah-kuliah adalah termasuk dalam memahami Al-Quran? Benar. Ceramah apa semua adalah ilmu yang menjelaskan tentang ayat-ayat Al-Quran. Maka itu juga dalam proses kita memahami Al-Quran.